Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita akan belajar sunat-sunat solat tentang apa? Sunat ab'ad dan sunat hayat. Pernah dengar tak? Sunat ab'ad dan sunat hayat? Okay, tak apa. Kalau belum pernah atau pernah dengar, jom kita belajar dan kita tahu mendalam tentang apa itu sunat ab'ad, apa itu sunat hayat. Kita tengok apa itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah perbuatan sunat dalam solat yang apabila ditinggalkan sama ada sengaja atau terlupa, maka hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Lagi sekali saya ulang, apa itu sunat ab'ad? Ialah perbuatan sunat dalam solat yang apabila ditinggalkan sama ada sengaja atau terlupa, maka hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Okay, jadi solat sunat ab'ad ni ialah perbuatan sunat dalam solat yang kita tertinggal atau terlupa, maka kita kena ganti sujud sahwi. 5 perkara dalam sunat ab'ad. Okay, 5 perkara. Yang pertama, membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat awal. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Yang keempat, duduk kerana membaca tahiyat awal. Yang kelima, membaca doa kunut. Okay, ini antara 5 perkara perbuatan sunat yang kita terlupa, kita tertinggal. Jadi kita kena buat sujud sahwi. Yang terutamanya macam membaca doa kunut lah, biasa kita solat subuh kan. Selalunya kita akan terlupa atau tertinggal. Jangan tidak sengaja. Okey. Kita tengok sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Artinya sujud sebab terlupa. Sujud sahwi artinya sujud sebab terlupa. Jika kita terlupa atau tertinggal salah satu daripada sunat ab'ad 5 perkara tadi, maka kita hendaklah menggantikannya dengan sujud sahwi. Okay. Bila kita nak lakukan sujud sahwi ini? Okay, waktu bila? Selepas bacaan tahiyat akhir sebelum salam sebanyak 2 kali sujud. Okay, lagi sekali saya ulang. Bila kita nak lakukan sujud sahwi ini, selepas bacaan tahiyat akhir sebelum salam sebanyak 2 kali sujud. Okay. Baik, kita tengok bacaan sujud sahwi. Apa ayat bacaan sujud sahwi ini? Okey, sujud sahwi ni 3 kali kena baca. 2 kali sujud, 3 kali baca. Macam kita cara dia macam kita baca ketika rukuk dan sujud. Tapi ini bacaan sujud sahwi. Baca dia waktu bila, saya ulang lagi sekali. Lepas baca tahiyat akhir sebelum salam 2 kali. Okay. Cukup saya baca sama-sama ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okay, maksudnya apa? Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kena ingat ya, bacaan sujud sahwi ini.
sunat hayat. Okay, tadi sunat aba'an kita dah belajar. Sunat hayat itu apa? Ialah perbuatan sunat dalam solat yang jika ditinggalkan sama ada lupa atau sengaja maka tidak perlu sujud sahwi. Okay, tengok perbezaan makna sunat aba'ad dan sunat hayat. Sunat aba'ad perbuatan solat sunat yang ditinggalkan atau terlupa, maka kita kena gantikannya dengan sujud sahwi. Okay, dan manakala sunat hayat ni pula perbuatan sunat dalam solat yang jika ditinggalkan atau terlupa maka tidak perlu sujud sahwi. Jadinya sunat hayat ni tiada bacaan dalam sujud sahwi. Kita tengok perkara-perkara sunat hayat. Okay, yang pertama, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk dan ketika bangun daripada rukuk. Yang kedua, meletakkan tangan di antara pusat dan dada dengan tangan kanannya memegang tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Mulaan baca doa iftitah tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu doa iftitah sampai habis. Yang keempat, membaca ta'awuz. Ta'awuz ni ni bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya mengucap amin setelah selesai bacaan surah Al-Fatihah. Seterusnya membaca surah selepas surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kita sambung perkara sunat hayat ini. Membaca dengan nyaring pada rakaat pertama dan kedua waktu solat subuh, maghrib dan isyak, dan memperlahankan suara pada solat zuhur dan asar. Ini salah satu perkara sunnah Nabi Muhammad SAW selalu buat. Kita yang ni solat berjemaah selalu. Okay, bila solat berjemaah, imam baca rakaat pertama dan kedua waktu solat subuh, maghrib dan isyak, suara kena nyaring, kuat bacaannya. Manakala dalam waktu zuhur dan asar, rakaat pertama dan kedua, imam baca, suara kena perlahan. Okay, melafazkan takbiratul intiqalat ketika perpindahan rukun. Okay, apa itu takbiratul intiqalat? Takbir ketika berpindah satu rukun kepada satu rukun yang lain. Membaca tasbih pada rukuk dan sujud. Mengucap salam yang kedua. Ini antara dalam perkara sunat hayat. Seterusnya, kita tengok perkara-perkara yang makruh ketika solat. Ini selalu kita buatlah, perkara-perkara makruh ketika solat. Yang pertama, menoleh ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Waktu kita solat, perkara makruh yang pertama adalah waktu solat kita menoleh, kejap toleh kanan, kejap toleh kiri, kejap toleh ke belakang, tengok kawan. Itu tak boleh, jadi solat kita tak khusyuk dan tak sah. Yang kedua, mengusap rambut dan melipat-lipat hujung pakaian. Waktu solat, tentulah kita nak betulkan rambut kita, telekung kita, hujung kat pakaian kita ni terlipat-lipat. Waktu rukuk ke, waktu sujud ke, waktu tengah baca surah ke.
tentu pula kita nak betulkan baju seluar kita. Okey, itu salah satu perkara makruh ketika solat. Seterusnya, bersolat dalam keadaan mengantuk. Bila kita penat sangat, kita boleh jadi menguap sebesar-besar sebab kita ngantuk sangat. Itu boleh, salah satu boleh jadi solat kita tak sah. Okey, dan yang keempat, menahan lapar atau menahan membuang air kecil atau air besar. Kita tengok hukum meninggalkan solat. Macam kita tahu, hukum meninggalkan solat dan nak lagi solat fardu, hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Kita orang Islam kalau kita tinggalkan solat dah memang tentu dapat dosa besar. Sebab apa? Solat ni salah satu rukun Islam yang kedua, dan kita sebagai orang Islam kena wajib buat. Tak boleh tinggalkan solat secara sengaja. Okay. Kita tengok firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 hingga 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Maksudnya setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, maka mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Saqar ni salah satu nama neraka. Jadi orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan solat. Jadi dalam surah ni dia dah terang-terang mengingatkan kita, dah beritahu kat kita kumpulan orang yang meninggalkan solat, yang tidak mengerjakan solat, dah tentu masuk ke dalam neraka Saqar. Jadi kita bila dengar azan dah masuk waktu, segera lakukan solat. Tunaikan solat segera, jangan bertangguh-tangguh. Okey? Kita tengok akibat meninggalkan solat. Okey, apa akibat dia? Yang pertama, hilang keberkatan umur. Boleh jadi umur kita pendek. Kita tak tahu kan, na'udzubillah min zalik. Allah SWT je yang tahu kita ini hidup sampai umur berapa. Yang kedua, tidak diberi pahala pada segala amalannya. Sepanjang hidup kita buat kebaikan, sedekah lah, buat tolong orang lah, itu lain. Tapi satu perkara kita tak buat, itu meninggalkan solat. Itu boleh jadi dosa besar juga. Sia-sia saja amalan kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, doanya tidak diterima Allah. Kita tinggalkan solat, macam mana Allah nak makbulkan doa kita? Seterusnya, tidak memperolehi keberkatan daripada doa-doa orang yang soleh. Seterusnya, dimasukkan ke dalam neraka. Macam saya dah bagi tahu tadi, orang meninggalkan solat dah tentu masuk ke neraka. Dan yang terakhir, mati dalam keadaan lapar dan dahaga yang amat sangat. Okay. Terima kasih yang telah menonton dan faham tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Jangan tinggal solat tau. Kita jumpa lagi. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.